Terima kasih Datuk Indi Pertua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Pertamanya di depan sidang terhormat di Dewan yang mulia ini, saya mulai dengan merakamkan terima kasih dan penghargaan atas kesempatan diberi untuk sama-sama berbahas mengulas Belanjawan 2023 yang dibentangkan oleh Yang Berhormat Tambun selaku Perdana Menteri dan Menteri Keuangan pada hari Jumaat lepas. Keduanya sebagai mengimbasi roh atau semangat belanjawan tersebut, saya ingin merujuk teks ucapan pada perenggan ke-12 yang menyebut seperti berikut. Pembentangan hari ini menumpukan kepada 12 ikhtiar utama berlandaskan 3 tekad, iaitu pertama, pemacuan ekonomi yang terangkum dan mampan. Kedua, reformasi institusi dan tata kelola bagi memulih keyakinan. Dan ketiga, keadilan sosial yang menyederhana kesenjangan. Menghayati intipati yang tersulam rapi, Sepitang berpendapat belanjawan ini sangat kompak dan inklusif sifatnya, melengkapi hala tuju kemajuan dan pembangunan negara, membawa bersamanya sinergi yang memperkuat usaha pimpinan dalam memenuhi cita-cita, amanah dan aspirasi rakyat. Sepitang tetap teguh mendukung belanjawan ini, merakamkan ucapan tahan dan syabas kepada Yang Amat Berhormat Tambun selaku Perdana Menteri merangkap Menteri Keuangan kerana menampilkan serangkaian belanjawan yang bersifat pragmatik dan membawa keadilan sosial sebagai tempat rakyat bergantung harap, biarpun di tengah-tengah ketidaktentuan pasang surut ekonomi global serta cabaran-cabaran geopolitik seantero dunia. Kiki dulu dikenal api-api, ramai nelayan datang memukat. Malaysia Madani disusun rapi, bukti belanjawan membela rakyat. Datuk Indi Pertua, mewakili rakan-rakan ahli yang berhormat dari Sabah dan Sarawak, Sepitang menyambut baik penyediaan sejumlah besar peruntukan pembangunan untuk kedua-dua negeri kami di seberang Laut Cina Selatan yang masing sebanyak RM6.5 bilion dan RM5.6 bilion. Tinggi-tinggi Gunung Kinabalu, tinggi lagi ungkapan terima kasih Sepitang zahirkan kepada pimpinan Kerajaan Perpaduan yang nyata komited membangunkan wilayah kami setara dengan negeri-negeri di Semenanjung sebagaimana terpancar dalam Belanjawan 2023 ini. Saya katakan demikian kerana peruntukan RM6.5 bilion kepada Sabah itu menunjukkan 3,1% lebih banyak berbanding jumlah yang diperuntukkan pada belanjawan asal 2023 yang dibentangkan oleh kerajaan sebelum ini. Selain itu, jumlah RM2.5 bilion lagi yang diperuntukkan kepada Sabah dan Sarawak bagi melaksanakan projek kemudahan awam seperti jalan raya, lampu jalan, bekalan elektrik dan air. Sepitang juga mengalu-alukan komitmen Kerajaan Persekutuan untuk mempercepatkan pelaksanaan dan penyiapan projek Pen Borneo Sabah Sarawak Road Link sejauh 1,000 km dengan memperuntukkan sejumlah RM20 bilion. Sesungguhnya Sepitang mendapat tempias dan kesan secara langsung terhadap hal-hal yang disebutkan dalam Belanjawan 2023 ini. Pertama, kami merupakan pintu masuk utama negeri Sabah dan permulaan projek Pen Borneo jajaran Sabah. Keduanya, kemudahan asas jalan raya, lampu jalan, bekalan elektrik dan air masih mendambakan perhatian serius berikutan keadaannya begitu jauh ketinggalan berbanding di tempat lain. Pertama, isu yang saya bawa ialah isu bekalan air yang selalu menjadi isu hangat, terutama di kawasan Sepitang, di kawasan Don Sindumen. Justru kita meminta projek bekalan air bersih di kawasan kami dipertingkatkan dengan mengambil kira kemampuan dan keupayaan loji-loji sedia ada. Begitu juga projek air bersih di Beaufort perlu dinaik taraf kerana ia turut menyalurkan bekalan kepada sebahagian penduduk di kawasan Don Lumadan dan Parlimen Sepitang. Jika bekalan air bersih di Beaufort dapat ditingkatkan kapasitinya, maka isu-isu air dialami penduduk beberapa kampung seperti Bangkalalak, Mentulut, Bintuka, Padas Damit, Suasa dan beberapa kawasan persekitaran insya-Allah yang akan dapat diselesaikan. Kedua, isu pendidikan juga memerlukan perhatian di kawasan Sepitang. Banyak sekolah-sekolah menengah dan rendah masih berkeadaan daif dan perlu dinaik taraf. Antaranya Sekolah Menengah Pikiran Umar, 1 SMPO, sekolah tertua di daerah Sepitang. Sekolah Menengah
Gadung dan juga sekolah menengah Western dan beberapa sekolah-sekolah rendah yang lain dan beberapa yang perlu dinaik taraf, dan ini perlu perhatian kepada kementerian yang berkenaan. Saya juga ingin menarik perhatian Dewan yang mulia ini supaya kerajaan mempertimbangkan untuk mewujudkan sebuah sekolah menengah di Long Pasir. Berikutan, jarak kawasan tersebut melebihi 140 km ke sekolah menengah terdekat di Pekan Sepitang. Sewaktu perbahasan minggu lepas, saya hanya sempat membangkitkan mengenai isu jalan raya dan low level crossing di Long Pasir, tetapi sebenarnya isu pembinaan sekolah menengah baru di kawasan itu juga perlu diberi perhatian serius. Long Pasir juga, untuk makluman, merupakan mutiara Sepitang kerana kedudukan geografinya berpotensi membangun sebagai destinasi pelancongan utama. Dengan cuaca sejuk menurun sehingga kadangkala serendah 15 darjah Celsius pada waktu malam, Long Pasir merupakan kawasan subur untuk pelbagai tanaman tanah tinggi. Sehubungan dengan itu, Long Pasir yang bermaksud muara Sungai Merah dalam bahasa etnik Lundaya perlu dihubungkan dengan sistem telekomunikasi untuk kemudahan penduduk, petugas kerajaan seperti guru, anggota keselamatan dan kaki tangan kesihatan serta pelancong yang berkunjung dari semasa ke semasa ke perkembangan tersorok ini yang letaknya bersebelahan tiga segi antara Sabah, Sarawak dan Kalimantan Timur Indonesia. Untuk itu kita berharap Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia MCMC membina lebih banyak menara pemancar di kawasan ini, kerana ianya merangkumi kawasan sekitar seperti Long Miao, Maligan, Iburu dan Ulubul. Ketiga, pembinaan pusat latihan kemahiran Sepitang. Saya rasa sudah tiba masanya sebuah pusat latihan kemahiran diwujudkan di kawasan kami ini untuk melahirkan modal insan yang berkemahiran tinggi. Berikutan pembangunan pesat pelbagai sektor industri seperti gas, amonia, sogip dan juga samur. Ini seiring pendekatan belanjawan 2023 mengupayakan latihan pendidikan teknikal dan vocational TVET sekaligus mengelak penghijrahan ke bandar-bandar besar seperti Kota Kinabalu dan juga Kuala Lumpur. Keempat, isu kemudahan kesihatan. Sepitang berharap mendapat agihan daripada peruntukan sebanyak RM30 juta dalam belanjawan 2023 ini bagi memperbanyakkan kemudahan klinik, bank dan mahkamah bergerak di kawasan pedalaman Sabah dan Sarawak untuk menyediakan kemudahan klinik di beberapa perkembangan jauh terpencil di kawasan kami. Kelima, isu hakisan jalan dan tebing sungai padas di kawasan Dun Lumadan, iaitu salah satu daripada dua kawasan Dun dalam Parlimen Sepitang. Ancaman hakisan jalan dan tebing sungai di kawasan ini amat serius dan memerlukan tindakan segera pihak berkuasa. Antara jalan terjejas teruk ialah Jalan Kampung Luagan Senginan, Betanduk, Lubak, Lupak, Tuhu Lupak, Gadung, Kampung Labi, Lalangut, Suasa, Kaundu, Pintas dan Berumbai. Selain jalan raya, tebing sungai padas berdekatan. Jalan di kampung-kampung tersebut juga mengalami hakisan teruk dan dikhawatirkan boleh mengancam keselamatan pengguna jalan raya dalam jangka masa panjang. Keenam, isu jalan sempit dan sesak juga menjadi masalah di beberapa kawasan di Sepitang. Sehubungan dengan itu, kita meminta pihak JKR untuk melebarkan bahu di kiri dan kiri dan kanan jalan raya dari Kampung Lajau ke Kampung Kebajang dalam kawasan Dun Lumadan. Pelebaran bahu jalan ini penting untuk memudahkan pengguna ataupun penduduk meletakkan kenderaan, terutama sekali ketika berlaku kecemasan atau mengadakan sebarang majlis kenduri kendara. Datuk Ini Pertua dari Sabah Negeri di Bawah Bayu, saya sekali lagi mengucapkan rasa syukur dan syabas kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri merangkap Menteri Keuangan atas imbuhan buah tangan dan kabar gembira yang dibawa dalam belanjawan 2023 ini. Kami seisi negeri di seluruh pelosok tempat dari Simpang Mengayau di Tef of Borneo hingga ke Sepitang di sempadan Brunei, Kalimantan, Sarawak mengharap sungguh-sungguh agar belanjawan ini menjadi realiti dan manifestasi, bukan fantasi atau imajinasi semata-mata. Kepada Yang Berhormat Perdana Menteri merangkap Menteri Keuangan, Sepitang berteguh pendirian di belakang kepimpinan Amat Berhormat Tambun sebagai nakhoda dinamis kita yang sentiasa bingkas, bergerak tangkas dan pantas mengemudi pelayaran, mengharung cebaran yang mampu mendepani gugatan di gelanggang politik. Dari Senumin sampai Lumadan, jalan-jalan mencari taraf, terjamin kuat kerajaan perpaduan tempat rakyat bergantung harap. Demikianlah harapan tinggi kami setinggi Gunung Kinabalu dan impian seluas lautan Cina Selatan untuk sederap langkah bergerak seiringan membangun negeri seperti mana di tanah semenanjung ini.
Dengan kestabilan politik dan keteguhan pimpinan yang ada pada hari ini, kami yakin lagi percaya bahawa di hujung perjalanan ini akan ada cahaya bersinar terang, insya-Allah. Sekian, Sepitang menyokong. Terima kasih. Terima kasih.